Hai, Assalamualaikum. Saya Hawi Rizwana Rizwan, asalnya dari Subang Jaya, Selangor. Dan saya bekerja sebagai seorang penyampai berita dan juga pengacara. Bagi saya, susah senang kita bersama. Itulah perpaduan. Okey, bagi saya kesepakatan ialah bila semua orang, tak kisahlah apa jua bangsa dan agama mereka, tak kisah susah senang, apa jua cabaran yang dilalui, kita sentiasa ada antara satu sama lain. Biru, ketenangan dan nampak satu warna yang begitu gah sekali. Jenama lokal pertama yang saya minat ialah Tom Abang Selfie, pakaian busana. Okey, sebab bagi saya dia sangat beliau sangat tekankan tradisi Melayu di situ dan tidak terlalu ikut dengan arus kemodenan. Apa yang menariknya, rekaan daripada Tom Abang Selfie masih kekalkan tradisi Melayu, masih kekalkan tradisi Malaysia, tidak terlalu ikut dengan arus kemodenan. Okey, sebenarnya dulu waktu duduk di Subang Jaya, jiran saya Chinese. Nama dua adik-beradik ni Ilora dan juga Iliana. Jadi setiap hari, setiap petang akan panjat tembok dinding tu, sempadan dinding rumah kita. Lepas tu akan panggil Ilora, Iliana, are you home? Lepas tu kita belajar juga cakap Mandarin dengan Ilora, Iliana. Lepas tu bila dah pindah, jadi kenangan saja. Tapi Alhamdulillah bila sekolah di Seksyen 9 Shah Alam ada ramai kawan-kawan. Ada Ganesh, ada Stephanie, ada So yang sampai sekarang kita masih keep in touch. Jadi biasanya kalau Chinese New Year kita hanya wish each other lah, dan lama tak jumpa pun, harap dapat jumpa lagi insyaAllah. Tapi kawan-kawan dalam profession pun ramai juga yang rapat sekarang ni, seorang dentist, Dr. Kayla nama dia. Bagi saya, setiap apa yang kita cakap tu mesti bagi manfaat dan pengajaran kepada semua. Kita tak ada niat untuk memecah belahkan. Jadi apa-apa yang kita katakan tu kalau dengan niat untuk menyatu padukan, untuk memberi keinsafan, jadi sebab tu kita dah berpegang dengan niat yang tu. Jadi apa-apa yang kita perkatakan insya-Allah okey. Sebab apa-apa pun kita di Malaysia ni, kita ada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Kita kena jaga sensitiviti tu, dan paling penting apa-apa yang kita nak cakap tu kita kena hormat kepada sesiapa saja. Okey, bagi saya setiap media kita tahu etika kita, tambah-tambah di Malaysia yang cukup unik ni kan. Saya rasa setiap media melakukan yang terbaik dah untuk nak menyatu padukan kaum. Jadi apa-apa berita yang diceritakan ditelus, harapnya rakyat juga menerima dengan terbuka apa-apa yang dikongsikan. Kita tak boleh nak terus marah dan kritik, dan dalam masa yang sama saya percaya media pun apa-apa yang dilaporkan untuk menceritakan perkara yang sebenar. Jadi perlu ada keikhlasan, kena ada fakta, dan dalam masa yang sama cuba juga untuk menyatukan semua kaum. Sebab kita tahu akibatnya kalau kita tersalah cakap, tersalah lafaz, akibatnya besar. Sebab kita ni Malaysia kan ramai, jadi kena laporkan dengan penuh keikhlasan dan menjaga sensitiviti dalam masa yang sama. Dan pembaca, pendengar, penonton pun kena terbuka juga, dua-dua main peranan. Mereka sangat-sangat matang sekarang disebabkan adanya media sosial. Alhamdulillah, berdasarkan pemerhatian bila sembang dengan adik-adik punya kawan kan, semua umur 21, pelajar universiti, dan sangat sayangkan negara. Sebab kalau mereka tak sayang, mereka takkan ambil kisah, mereka takkan komen, takkan tulis apa-apa pun di media sosial. Bagi saya umur mereka pun okeylah, kadang-kadang banyak kritik, banyak yang marah ke apa di media sosial, tapi bagi saya bila kita marah tanda sayang, marah tanda ambil tahu, marah tanda cintakan negara. Jadi pesanan kepada remaja-remaja juga, sambil-sambil kita baca satu-satu isu, selain daripada kita memberi kritikan ataupun kita bermarah-marahan, apa kata kita guna energi itu untuk bagi cadangan. Jadi kalau ramai-ramai bagi cadangan, mana tahu akan diambil pandang oleh pihak-pihak tertentu. Bagi saya, kita semua dah sedar sekarang ni betapa pentingnya, betapa kuatnya media sosial. Jadi eloklah kalau media mainstream ataupun tradisional gunakan platform media sosial sama untuk tarik golongan yang lebih muda, untuk mengenali mereka yang legend ataupun yang lebih berusia. Dalam masa yang sama, mungkin ada berpendapat program-program di TV ni sama seperti dulu, tapi tidak, hakikatnya ikut juga perkembangan semasa. Jadi bagi saya kena tarik juga golongan remaja ini dengan involve juga dalam media sosial. Lakukan apa-apa program, mungkin sekarang ini orang suka benda-benda yang trending, isu-isu yang trending. Jadi
Mungkin boleh buat satu pertandingan ke idea siapa yang paling menarik ke sempena bulan kebangsaan ni ke kebudayaan yang pelbagai, sebab saya rasa memang saya sangat menjiwai apa-apa kebudayaan dan saya sebelum ni merupakan seorang penari tradisional. Jadi saya sangat bangga bila kita ke negara luar, contohnya waktu tu ke Hungary, kita di Malaysia kita bawa tarian Inang, Zapin, Joget, tarian Borneo, Sabah dan Sarawak, tarian India, tarian Cina, tarian orang Ulu. Itu yang membezakan kita dengan negara lain. Sebab waktu tu ada negara dari Rusia, ada dari Chile, ada dari India, China. Tapi di Malaysia kita warna-warni, kita macam-macam tarian yang kita bawakan dan dalam masa sama macam-macam makanan Malaysia yang kita bawa dekat sana, dan itulah yang menjadikan Malaysia cukup unik sekali, budaya kita yang pelbagai. Masya Allah. Saya rasa saya kerja seikhlas hati dan selalu kongsikan dekat kawan-kawan ataupun adik-adik yang bertanyakan macam mana bekerja di media, apa yang buatkan saya kurang gemuruh. Tapi bagi saya, apa-apa yang saya buat, nawaitu saya ialah kongsikan maklumat, nawaitu saya ialah kongsikan ilmu, kongsikan sesuatu supaya orang ada sesuatu yang baru, mungkin apa-apa yang dipesan, dikongsikan di TV sebagai pengacara ataupun penyampai berita, boleh buatkan seseorang tu merancang hari esok dengan lebih baik, boleh jadikan seseorang yang lebih baik. Saya harap itulah yang setakat mampu saya sumbangkan kepada Malaysia, insya-Allah.